Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat untuk kita berjumpa lagi pada pagi ini dan hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Kerana apa? Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan satu bulan yang sangat dirindui ramai, iaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam pengajian kitab Al-Adhkar bersama dengan saya Ustaz Muhammad Zulkarnain. Dan kita sekarang sudah berada dalam bab perintah berselawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau disebutkan di hadapannya. Maknanya apabila kita mendengar nama Nabi SAW, kita digalakkan untuk menyebut sallallahu alaihi wasallam. Dan pada minggu yang lalu kita juga sudah membaca beberapa hadis berkaitan dengan ini. Dan insya-Allah pada kali ini muka surat 199, hadis nombor 351. Qala al-muallif rahimahullah, kami meriwayatkan dalam kitab Tirmizi dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang yang nama aku disebut di hadapannya namun dia tidak berselawat ke atasku. Nabi SAW mengkategorikan orang yang bakhil bukanlah orang yang tidak mahu saja menginfakkan duit, tetapi orang yang bakhil adalah orang yang apabila mendengar Muhammad, mereka tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apakah alasan kita yang boleh kita beri kalau kita dengar nama Nabi kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Saya rasa agak mustahil dan susah untuk kita terima yang kita tidak boleh nak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan hadis tersebut adalah hasan, sahih. Kami meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab An-Nasa'i dari riwayat Husain bin Ali dari Nabi SAW. Imam Abu Isa At-Tirmizi mengenali hadis tersebut. Ia berkata, diriwayatkan dari sebahagian ulama bahawa ia berkata, apabila seseorang berselawat untuk Nabi SAW satu kali dalam majlis, itu sudah mencukupinya selama ia berada di majlis tersebut. Fadilah apabila seseorang menyebutkan nama Nabi SAW. Dia macam ini dalam majlis. Kita ni sekarang disebabkan keterbatasan ataupun apa yang berlaku buat masa ni, kita disuruh oleh pemerintah untuk tidak bertemu. Namun kerana alhamdulillah disebabkan teknologi yang ada dan sokongan daripada para jemaah, iaitu penonton di sini sendiri, di atas sokongan anda semua, kita masih lagi boleh menjalankan kuliah kita secara online. To be honest, saya agak janggal pada mulanya untuk bercakap di hadapan kamera macam gini. Tapi saya rasa nak dekat sebulan, sebulan lebih kita dah muat. Saya dah duduk dalam keadaan macam gini. So alhamdulillah dia dah a bit selesa lah, Bukan nak cakap saya ni dah selesa sangat, tapi alhamdulillah keadaan dah merubah kita untuk bagaimana untuk menghadapi ataupun mengadaptasi dengan keadaan sekeliling. Dan kerana sokongan anda, masjid dapat mengeluarkan video-video yang saya harap bermanfaat untuk semua. Dan antara yang benda
manfaat dalam kitab ni adalah sekarang untuk bab ni adalah bab selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita jangan berat untuk mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz saja cukup. Tetapi Nabi SAW nak kita go extra mile. Apa yang Nabi nak suruh kita buat adalah kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beramal, beribadah, bersesuaian dengan, bertepatan dengan sunnah Nabawiyah. Itu juga menunjukkan bahawa kita ni sayangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita buka page sebelah. Sekarang ni kita dah masuk dalam topik cara berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, dia ada cara. Dia tak boleh suka-suka hati baca. Dia tak boleh suka-suka hati kat mana-mana nak baca. Dia ada cara dia. Okay. Al-Muallif, penulis ataupun pengarang mengatakan, iaitu Imam An-Nawawi, kata, kami telah menyebutkan dalam perbahasan zikir-zikir dalam solat mengenai tata cara berselawat kepada Nabi SAW serta kalimat sempurna dan minimalnya. Adapun pendapat sebahagian sahabat kami daripada Ibnu Abi Zaid Al-Maliki berupa anjuran menambahkan kalimat warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Ini adalah benda yang baru yang tidak ada ajaran dasarnya. Okey. Imam Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Syarhut Tirmizi telah memberikan bantahan keras terhadap tambahan tersebut, menyalahkan Ibnu Zaid dalam masalah ini dan memvonis bodoh orang yang melakukannya. Ia beralasan bahawa Nabi SAW telah mengajari cara kita berselawat untuk beliau, sehingga menambahinya bererti sama sahaja dengan menganggap kurang ucapan beliau dan meralat sabda beliau. Hanya kepada Allah tempat memohon bimbingan. Statementnya agak panjang, tapi saya rumuskan dengan lebih mudah untuk kita memahami. Ada satu ketika ini, ada seorang yang namanya Ibnu Abi Zaid Al-Maliki. Beliau menganjurkan ataupun mengajar orang untuk mengucapkan tambahan bagi kalimah warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Ya, semoga Allah merahmati kepada Muhammad SAW dan juga segala yang kena mengena dengan Muhammad SAW. So, Imam ni penulis mengata bahawa ini adalah perkara baru dan jangan kamu berani buat. Ibnu Al-Arabi pula mengatakan bahawa kami melarang bantahan. Kita tahu kami membantah sekeras-kerasnya daripada menambah selawat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. So, kerana apa? Dia seperti kita telah merosakkan nama Nabi SAW. Nabi SAW tidak menambah-nambah. Kenapa kita perlu kepada tambahan? Seolah-olah agama ni tak sempurna. Kalau kita tambah sesuatu yang Nabi SAW tidak tambah, seolah-olah perkara itu tidak sempurna. So, seolah-olah Islam apabila Nabi SAW wafat tu tidak sempurna. Walhal Allah sebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina dalam ayat Al-Quran. Ataupun kalau para penonton rajin untuk mengungkap semula khatib terakhir atau khutbah terakhir Nabi SAW ketika Nabi SAW menaik menjadi memberi khutbah di Arafah, khutbah dan haji pertama dan akhir Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW cakap apa? Agama ni telah sempurna. Meaning, kalau satu hari nanti Rasulullah SAW telah wafat, tidak akan ada penambahan dalam agama. Hatta hukum-hukum kontemporari yang berlaku ataupun yang dikeluarkan oleh majlis fatwa seluruh dunia pun, mereka walaupun ianya perkara kontemporari tetapi ia tidak terkeluar ataupun tersasar daripada landasan yang daripada kitab asal, iaitu kitab Turath. Okay. So, bahayanya
dalam kitab ni, kitab Imam An-Nawawi cakap bahayanya seseorang itu menambah-nambah dalam memuji Nabi SAW ataupun dalam menyebutkan kalimah berselawat ke atas Nabi SAW. Ni bukan saya cakap, ini Imam An-Nawawi rahimahullah cakap. Okay. Apabila seseorang berselawat, okay, sambungannya, apabila seseorang berselawat untuk Nabi SAW, hendaklah menggabungkan antara selawat dan salam, tidak hanya mengucapkan salah satunya. Adab dalam mengucapkan selawat adalah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu sallallahu alaihi dan dia kena ada wasallam. Dia tak cukup sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi tak cukup. Dia mesti kena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak hanya mengucapkan sallallahu alaihi sahaja dan tidak pula mengucapkan alaihi salam saja. Nabi Muhammad alaihi salam. Tak, dia kena sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh saja mengucapkan contoh sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Sama. Penggunaan bahasa yang berbeza tetapi membawa makna yang sama. Sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam. Dianjurkan juga bagi orang yang membaca hadis dan semacamnya apabila menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengeraskan ucapan selawat dan salam untuk beliau. Contoh kita sedang ni, okey. Dalam kitab Al-Azkar ni kita belajar azkar, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kalau para penonton menonton video ni ataupun apa sahaja majlis-majlis zikir yang diajarkan oleh masyayikh-masyayikh di Masjid Ma'ruf kan, kuliah-kuliah Masjid Ma'ruf, saya pasti semua ustaz, asatizah yang mengajar, apabila mereka menyebut nama Nabi Muhammad, mereka tak pernah terlupa untuk cakap sallallahu alaihi wasallam. Mana dengan secara keras tu maknanya bukan cara keras kasar, tapi bila kita dah sebut nama Nabi Muhammad, terus kita akan automatik sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah adab. Kita apa sahaja kita nak buat, kita perlu ada adab. Para penonton rahimakumullah, hatta kita nak masuk tandas pun kita perlu kepada adab. Masuk tandas kaki kiri bukan kaki kanan. Masuk tandas kita baca doa. Kita nak makan, kita baca doa, kita gunakan tangan kanan. Ini semua adab. Dan Islam adalah agama yang sangat mengajar kita kepada tata tertib dan juga adab. Apa sahaja yang terkeluar daripada adab, itu bukanlah daripada ajaran agama. Okey? Pun tidak perlu keras. Di antara ulama yang menegaskan perlunya mengeraskan ucapan ini adalah Imam Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan ulama lain. Kami telah mengutipnya dalam kitab Ulumul Hadis. Ulumul Hadis ni kitab mustalahul hadis para penonton. Dia ni kalau selalunya orang yang belajar hadis perlu belajar kitab Ulumul Hadis. Kerana apa? Dia lebih mendalam. Kalau belajar hadis ni takat dengar hadis Nabi SAW. Kalau kita belajar ulumul hadis, kita tahu kita kena wajib mempelajari bagaimana cara-cara untuk mengetahui bahawa hadis itu sahih ataupun tidak. Susah. Saya kalau nak singkap kembali pengalaman saya di waktu di kuliah dulu, saya ada dua subjek mustalahul hadis tu ataupun ulumul hadis, dia terbahagi kepada 3. 5. Kita akan belajar 5 semester. So, mustawa 2, mustawa 3, mustawa 4, mustawa 5, mustawa 6. Ni kita belajar mustalah hadis. Dia terbagi kepada sahih, dhaif. Dhaif dia terbagi pecah. Dan saya baru-baru ni saya ternampak ada Al-Fadhil Ustaz Kamal Mokhtar. Dia ada menganjurkan bagaimana macam sesi untuk mengenali bagaimana hadis palsu dan hadis dhaif. Kalau ada lagi, boleh register. Kalau nak lebih tahu lagi tentang hadis, dia adalah antara orang yang pakar dan saya galakkan untuk kita belajar dengan beliau. Okey. Para ulama dari sahabat kami dan selain mereka menyatakan bahawa dianjurkan mengeraskan selawat, suara selawat dan untuk Rasulullah SAW dalam bertalbiyah. Wallahu a'lam. Okey. Kita masuk lagi bab yang lagi satu, iaitu mengawali doa
dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan selawat untuk Nabi SAW. Ini juga adalah seperti kuliah-kuliah yang sebelum ni saya mengatakan bahawa adab untuk kita berdoa adalah kita memulakan dengan kalimah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sampailah habis. Okay, kita ada masa lagi sikit, insyaAllah kita masuk. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasa'i dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, Nabi SAW mendengar seorang memohon doanya tanpa mengagungkan Allah dan tanpa berselawat ke atas Nabi SAW. Rasulullah SAW sabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya, lalu bersabda, Iza salla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbihi subhanahu wathana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima sya'a. Apabila kalian, Nabi SAW mengajar kepada orang yang tadi yang tergesa-gesa dalam berdoa, Nabi cakap kepada dia, apabila kamu ingin berdoa, hendaklah kamu mulakan dengan mengagungkan dan menyanjungkan Rabb, iaitu Allah SWT. Dengan kalimah contoh, segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu. Okay, wassalatu wassalamu dah termasuk kepada selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian berselawatlah untuk Nabi. Selanjutnya ia boleh berdoa sesuai apa yang diinginkan. So, ingat para penonton yang saya hormati, adab berdoa yang pertama adalah membaca ataupun memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan untuk kita mendapat pengabulan doa kita daripada Allah SWT. The first few steps yang kita perlu take note is puji Allah dan terus kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi rahimahullah mengatakan hadis tersebut hasan sahih. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh doa terhenti di antara langit dan bumi, tidak sedikit pun darinya naik sampai engkau berselawat untuk nabimu. Hadis ni walaupun dhaif, ini hadisnya dhaif, tetapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan tentang suruhan Nabi SAW untuk menyebutkan nama Nabi ataupun berselawat ke atas Nabi selepas kamu memuji Allah SWT di dalam doa. Kita stop. Ulama bersepakat bahawa dianjurkan memulai berdoa dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Kemudian berselawatlah untuk Rasulullah SAW. Demikian pula doa diakhiri dengan dua hal ini. Asar-asar terkait masalah ini ada banyak dan masyhur. Wallahu a'lamu bishawab. Para penonton rahimakumullah, ya, saya mengambil peluang ini dalam masa-masa yang terakhir ni untuk saya usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya memberi nasihat ataupun tausiah kepada anda dan juga saya untuk sentiasa bertakwa kepada Allah. Make full use of Ramadan yang akan datang ni, kita buat yang sebaiknya. Kita buktikan kepada diri kita sendiri yang sebenarnya kita boleh menjadi hamba yang baik. Kita boleh dengan keadaan yang tersepit agak kali ni, kita masih lagi boleh beribadah kepada Allah SWT. Rebut peluang untuk sentiasa bertarawih dengan family di rumah. Kita berbuka puasa bersama dengan keluarga. Jangan lupa untuk tanya khabar kepada ibu ayah kita. Elakkan pembaziran. Banyakkan bersedekah, berinfak. Khususnya dalam kuliah ni, saya galakkan para jemaah untuk melakukan infak khusus kepada Masjid Ma'ruf, kerana di atas inisiatif yang mereka telah keluarkan, supaya sama-sama masih lagi dapat merasakan kenikmatan belajar walaupun kita jumpa dalam cara alam maya.
Dan saya doa supaya Ramadan kita kali ini menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan buat untuk manusia, kita buat untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita berdoa supaya kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Kita akhir di sini, saya tutup majlis kita pada malam ini, pada pagi ini dengan kalimah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para penonton, jangan lupa untuk infak seikhlas hati, like dan share video ni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.